Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Nah, pada kesempatan video kali ini kami akan membahas dua hal penting yang berkaitan dengan materi ilmu tajwid, yaitu tentang sifatul huruf dan bacaan alif lam, yang mana mata kuliah ini diampuh oleh Bapak dosen Dr. Junaidi MSI. Sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Fauzan Akbar Wardoyo dengan NIM 0403242131. Saya Akbar Arabi dengan NIM 0403241005. Saya Naupan Hawari Napitupulu dengan NIM 0403241144. A few moments later. Nah, dan saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang sifatul huruf. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bacaan alif lam asyamsiyah. Dan saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan bacaan Alif Lam Al-Qamariyah. Saksikan terus video kami sampai selesai ya. Dadah. Teman-teman, kembali lagi kepada saya, pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Nah, sifatul huruf adalah sifat-sifat yang melekat pada setiap huruf hijaiyah untuk membedakan cara pengucapan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Dalam ilmu tajwid, mempelajari sifatul huruf sangatlah penting agar bacaan Al-Quran terdengar benar, jelas, dan sesuai makhraj. Kita akan membahas tentang sifat yang memiliki lawan. Sifat ini saling berpasangan seperti kuat dan lemah, tebal dan tipis, atau jelas dan berhembus. Sifat yang pertama ialah hams dan memiliki lawan jahr. Apa itu hams? Hams ialah suara yang keluar bersama napas, sedangkan jahr ialah suara yang tertahan tanpa nafas. Adapun huruf hams ialah fa, ha, tha, ha, sya, kha, so, sa, ta, ka. Dan adapun huruf jahr ialah selain daripada huruf hams. Dan sifat selanjutnya ialah syiddah dan memiliki lawan rokhwah. Apa itu syiddah? Syiddah ialah suara yang terputus kuat saat diucapkan, sedangkan rokhwah ialah suara mengalir lembut. Dan adapun huruf syiddah ialah a, ta, ka, ba, ja, da, to, ko. Sedangkan huruf rokhwah ialah selain daripada huruf syiddah. Sifat selanjutnya ialah isti'la dan memiliki lawan istifal. Apa itu isti'la? Isti'la ialah lidah yang terangkat ke langit-langit, sedangkan istifal ialah lidah merendah. Nah, adapun huruf daripada isti'la ialah kho, so, do, ro, to, zo, ko. Dan adapun huruf istifal ialah selain daripada huruf isti'la. Dan sifat selanjutnya ialah itbaq, memiliki lawan infitah. Apa itu itbaq? Itbaq ialah lidah melekat ke langit-langit, sedangkan infitah lidah terbuka saat mengucapkan huruf. Dan adapun huruf daripada itbaq ialah so, do, to, zo. Dan adapun huruf infitah ialah selain daripada huruf itbaq. Dan sifat selanjutnya ialah izlaq dan memiliki lawan ismat. Apa itu izlaq? Izlaq ialah huruf yang mudah diucapkan karena keluar dari ujung lidah atau bibir. Sedangkan ismat ialah huruf agak berat diucapkan. Dan adapun huruf izlaq ialah fa, ro, ma, na, la, ba. Dan adapun huruf ismat ialah selain daripada huruf izlaq. Selanjutnya kita akan membahas sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat ini berdiri sendiri tanpa ada pasangan yang berlawan. Langsung saja, sifat yang pertama ialah qalqalah. Qalqalah ialah suara yang memantul ketika huruf sukun dibaca. Dan adapun huruf qalqalah ialah ba, ja, da, to, ko. Dan sifat selanjutnya ialah sofir. Apa itu sofir? Sofir ialah suara yang keluar mendesi seperti siulan. Dan adapun huruf sofir ialah sa, so, za. Selanjutnya ialah sifat lin. Apa itu sifat lin? Sifat lin ialah adapun huruf waw atau ya yang sukun setelah fathah, dibaca dengan lembut dan ringan. Dan adapun huruf lin ialah
waw sukun, dan ya sukun. Sifat selanjutnya ialah tafashi. Apa itu tafashi? Tafashi ialah suara yang menyebar di rongga mulut. Dan adapun huruf tafashi ialah sya. Dan sifat selanjutnya ialah inhiraf. Apa itu inhiraf? Inhiraf ialah suara yang menyimpang dari makhraj asalnya. Dan adapun huruf inhiraf ialah la dan ra. Dan selanjutnya ialah sifat takrir. Apa itu sifat takrir? Sifat takrir ialah terjadinya getaran ujung lidah saat mengucapkannya. Dan adapun huruf takrir ialah ra. Dan selanjutnya ialah sifat istitolah. Sifat istitolah ialah suara keluar memanjang dari sisi lidah. Dan adapun huruf istitolah ialah do. Dan adapun kesimpulan daripada sifatul huruf adalah ilmu yang menjelaskan sifat dan cara pengucapan setiap huruf hijaiyah. Dengan memahami sifatul huruf, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, benar, fasih, dan sesuai dengan makhraj Rasulullah SAW. Ilmu ini juga membantu menjaga keaslian bacaan serta membedakan antar huruf agar makna Al-Quran tidak berubah. Sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo Sobat Quran, kembali lagi bersama saya sebagai pemateri kedua pada video kali ini. Yang mana di sini saya akan membahas materi tentang bacaan alif lam. Yang mana hukum dalam bacaan alif lam ini tuh terbagi menjadi dua. Dibaca jelas dan tidak dibaca. Dibaca jelas sini masuk ke dalam alif lam al-qamariyah, dan tidak dibaca masuk ke dalam alif lam asyamsiyah. Akan tetapi dalam pembahasan ini saya hanya membahas alif lam asyamsiyah saja. Jadi alif lam asyamsiyah di sini ialah hukum bacaan ketika bertemu dengan huruf-huruf asyamsiyah, yang mana hurufnya sini itu ada 14, yaitu huruf ta, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dal, ta, za, dan lam, nun. Yang mana dapat kita contohkan bacaan alif lam asyamsiyah itu seperti ini. Asyamsu dibaca asyamsu, bukan al-syamsu. Dengan demikian, saat membaca ayat yang mengandung alif lam asyamsiyah, kita perlu memperhatikan huruf setelah alif lam agar bacaan kita menjadi benar dan sudah sesuai kaidah tajwid. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. A few moments later. Halo sahabat Quran, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian alif lam ataupun penjelasan alif lam qamariyah. Dalam ilmu tajwid ada dua jenis yang berkaitan dengan huruf alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Salah satunya adalah alif lam qamariyah yang disebut juga dengan lam bulan. Disebut qamariyah dikarenakan diambil dari kata al-qamar yang berarti bulan. Dan dalam kata tersebut terdapat contoh bacaan alif lam qamariyah itu sendiri. Bacaan alif lam qamariyah terjadi ketika huruf lam dari alif lam dibaca jelas ataupun izhar. Saat bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, dengan kata lain, lam tidak dilebur atau disamarkan, melainkan diucapkan dengan jelas. Biasanya pada mushaf Al-Quran, huruf lam diberi tanda sukun untuk menandakan bahwa huruf tersebut harus dibaca. Adapun huruf-huruf qamariyah berjumlah 14 huruf, yaitu qaf, ka, mim, waw, ha, ain, ha, ya, gha, kha, fa, ja, ba, a. Untuk memudahkan menghafalnya, para ulama membuat kalimat singkat yaitu abaghi hajjaka wa khafa aqimah. Ketika salah satu dari huruf-huruf ini datang setelah alif lam, maka lam harus dibaca jelas. Contohnya seperti pada kata al-qamaru yang artinya bulan. Nah, dalam contoh tadi, lam pada alif lam dibaca jelas dan tidak dilebur ke huruf berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa alif lam qamariyah adalah bacaan
di mana huruf lam dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf qamariyah. Tanda utamanya adalah adanya sukun di atas huruf lam. Bacaan ini berbeda dengan alif lam syamsiyah, di mana lam tidak dibaca karena dilebur ke huruf sesudahnya. Nah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini mengenai sifatul huruf dan bacaan alif lam. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.